Kita untuk Cerita Pagi Sarawak, Firdaus Ar-Rashid Idris. Dan sekarang ini penonton, kami nak bawakan kepada anda perkongsian yang sangat menarik iaitu berkenaan teknologi rumah pintar antara impian dan juga realiti. Jadi pada pagi ini kita bersama dengan Tuan Haji Abdul Razak Abdul Majid yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif RASD Group. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan, bila bercakap teknologi pintar ni kan, kita biasa dengar telefon pintar, bandar pintar. Tapi rumah pintar ni mungkin ada dalam kalangan masyarakat di luar sana yang belum biasa dengan terma rumah pintar ini. Jadi untuk permulaan ni Tuan boleh kongsikan apa antara ciri-ciri bagi rumah pintar ni? Baik, seperti mana kita ketahui bahawa rumah pintar ni satu yang baru, trend yang baru di Malaysia ini, ya. Yang mana ciri-ciri utamanya ialah mempunyai satu sistem di sebuah rumah, di dalam satu rumah itu ada satu sistem yang mana boleh merangkumi, mengawal dan mengontrol dari segi keselamatan dan juga kenyamanan, keselesaan rumah itu. Ya, yakni kita boleh mengawal daripada sistem handphone kita, mengawal suhu rumah, mengawal lampu rumah. Jadi sistem ni baru lagi di sini. Okey, itulah seperti Tuan nyatakan tadi, sistem teknologi pintar bagi sesebuah rumah ini masih baru lagi dalam kalangan masyarakat kita. Namun ini perlu kita pertingkatkan lagi terutamanya dalam situasi kita beralih kepada digitalisasi ini. Betul. Jadi mungkin Tuan boleh perincikan lagi apa antara kelebihan-kelebihan memiliki rumah pintar ini untuk seseorang individu. Untuk seseorang individu mempunyai sebuah rumah pintar ini, dia paling tidak dia dapat mengawal keselamatan rumahnya dan juga dapat keselesaan dari segi mengontrol, mengawal keseluruhan rumahnya itu. Ya, contohnya sebenarnya kita tahu bahawa dengan adanya rumah pintar ini, paling tidak dia dapat mengawal dari segi bil elektrik rumahnya. Contoh, dia lupa untuk tutup televisyen rumah dia. Jadi dia boleh menggunakan peranti iaitu handphone dia untuk menutup TV di rumah dia dengan menggunakan jalur internet yang ada. Daripada sistem yang kita bagi itu. Okey, itu antara kelebihan utamanya. Antara kelebihannya. Okey. Antara kelebihan lain yang kita boleh dapat tahu, contohnya dari masa banjir. Okey, banjir sekarang ni kan musim banjir. Jadi kita ada peranti atau device yang mana dapat mengesan jika berlakunya kenaikan air dalam rumah. Wow, menarik. Ya. So peranti itu pun harganya tak mahal. Tak mahal, yang mana daripada situ sistem itu dapat memberi maklumat atau notifikasi kepada pemilik rumah. Contoh kita berada di tempat kerja. Kan, hujan lebat. Dan keadaan di rumah kita tak tahu. Tapi dengan ada sistem rumah pintar ni, dengan peranti yang kita pasang tu, kita dapat tahu, air dah naik ke atas dalam rumah. Jadi kita secara tak langsung dapat mengelakkan orang kata kemalangan jiwa. Kan? Jadi persediaan awal tu boleh dilakukan. Dia macam sistem penggera lah yang sistem boleh terus sampai ke telefon pintar kita. Jadi itu antara kelebihan-kelebihan utama bagi rumah pintar ini. Dan seperti yang Tuan nyatakan tadi, kalau kita pergi keluar daripada rumah, pergi ke tempat kerja, kita risau kadang-kadang, alamak, televisyen dah tutup belum, aircon dah tutup ke belum. Jadi jangan risau, dengan teknologi pintar ini insya-Allah semuanya boleh dikawal melalui telefon pintar sahaja. Okey Tuan, mungkin kita lihat dari sudut rumah pintar ini, antara komponen-komponen penting yang perlu ada adalah internet. Jadi mungkin Tuan boleh perhalusi dari segi cabaran internet tersebut. Kadang-kadang sambungannya lemah, ada gangguan internet di situ. Jadi bagaimana kekangan tersebut terhadap rumah pintar? Okey, untuk kekangan seperti masalah kita tahu yang jalur gemilang, jalur internet kita ni kadang-kadang ada problem. Tapi sebenarnya kita ketahui kerajaan sekarang telah cuba menaik tarafkan kepada sistem 5G yang mana lebih memberikan satu trend baru kepada rumah pintar. Kan, di mana kita boleh, mungkin satu hari lagi rumah pintar kita boleh lihat video di dalam video kita itu. Di dalam handphone kita itu. Untuk kontrol peranti-peranti yang ada di rumah pintar kita itu. Kan? Ramai yang salah faham Tuan. Kalau bercakap berkenaan rumah pintar ni, bermaksud keseluruhan sistem dalam rumah tersebut perlu memiliki ciri-ciri rumah pintar. Namun sebenarnya sedar ataupun tidak sedar penonton, sebenarnya ada dalam kalangan kita yang pada ketika ini sudah pun memiliki sebahagian daripada ciri-ciri rumah pintar, ya Tuan? Betul, seperti contohnya CCTV. Yang mana disambungkan kepada sistem handphone kita, sistem penggera rumah. Yang mana kita sambungkan kepada handphone kita. Itu adalah antara ciri-ciri rumah pintar yang kita sudah ada, tapi kita merasakan bahawa ini biasa saja. Kan? Yang telah disambungkan kepada peranti kita ke handphone. Yang mana rumah pintar ini adalah satu alat yang mana menghubungkan kita dengan rumah kita.
dengan menggunakan internet dan peranti handphone sebagai remote control. Kalau dulu TV kita pakai remote control. Sekarang kita pakai handphone untuk remotekan TV kita. So tak perlu banyak remote di rumah. Jadi kegunaan dia boleh kita pasang di rumah. Boleh digunakan di rumah juga di luar rumah. Itu maksudnya segala-galanya boleh kita kawal. Di hujung jari, melalui telefon pintar kita saja. Kita mengetahui situasi rumah kita bagaimana keadaannya dan juga dari segi keselamatan dan sebagainya. Okey tuan, bila bercakap berkenaan rumah pintar ini kan, mungkin ada dalam kalangan kita yang rasa macam alah rumah pintar ni kosnya mahal, tak mampu kita nak buat rumah pintar ni. Jadi pandangan tuan berkenaan perkara ini. Bagi saya, keselamatan itu tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Dan apabila kita nak satu keselesaan, kita harus membayar. Ya? Bila kita membayar untuk keselamatan dan keselesaan itu, kita tak boleh mengira dari segi kos dia. Ya? Dari segi macam mana. Tapi kalau dikira sekarang ni rumah pintar punya kos tu, taklah terlalu mahal seperti daripada awal itu, kerana dia jadi satu barang keperluan untuk masyarakat di bandar-bandar contohnya. Kan? Contohnya yang ada anak yang tinggal anak di rumah itu, jadi senang dia nak kontrol. Kan? Jadi kebanyakan kita dah ada dah. Macam saya kata tadi, CCTV, alarm sistem kan. Cuma untuk penambahbaikan itu mungkin melibatkan kos yang tidak terlalu mahal, tapi masih kurang orang knowledge untuk dapatkan di mana nak dapatkan maklumat mengenai rumah pintar. So macam saya tu, kita ada persatuan dipanggil Persatuan Kontraktor CCTV dan rumah pintar ni, Maskom, yang boleh membantu pemilik-pemilik rumah yang ingin memasang rumah pintar dengan harga berpatutan dan juga dengan sistem yang terbaik yang kita boleh salurkan. Okey, itulah pada permulaannya mungkin kita lihat sebagai rumah pintar ni satu kos yang tinggi. Namun dari segi jangka masa panjang sebenarnya ia menjimatkan dari sudut penggunaan elektrik dan sebagainya. Okey, bagaimana tuan melihat dalam situasi sekarang ini? Ialah kita banyak dah beralih kepada platform digital dan dunia kita sekarang ini pun dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi digital. Jadi bagaimana tuan melihat trend perubahan ini? Mungkin dalam masa 10 tahun akan datang setiap rumah akan menjadi sebuah rumah pintar. InsyaAllah. Saya rasa tak sampai 10 tahun. Dalam 5 tahun akan datang akan jadi satu barang keperluan yang mana kita memerlukan satu sistem untuk mengawal rumah kita. Kan? Dengan adanya sistem dengan adanya 5G sekarang ini, yang mana sistem internet lebih canggih, kan, dari segi bekalan kuasa kita, bekalan elektrik di Malaysia ni kurang gangguannya. Jadi rumah pintar ni menjadi satu keperluan kepada ibu bapa, kepada pemilik rumah untuk mengawal rumah dia sendiri. Itu impiannya lah tuan, untuk kita melihat mungkin ramai dalam kalangan masyarakat kita beralih kepada rumah pintar. Namun dari segi realitinya tuan, bagaimana tuan melihat situasi sekarang ini, ketersediaan masyarakat untuk beralih kepada rumah pintar? Alhamdulillah, saya tengok sekarang ini kebanyakan masyarakat sudah mula faham konsep rumah pintar ini, ya, dari segi pemasangan sistem penggera rumah, sistem CCTV, ada yang kebanyakan peralatan sekarang yang boleh terus disambungkan terus ke internet untuk dikawal melalui remote, melalui handphone. Jadi dari segi kefahaman orang tu makin lama makin lebih faham mengenai rumah pintar itu. Dan dia menjadi seperti satu keperluan. Seperti contohnya, kalau dahulu kita TV tak ada remote control. Kita harus pergi tekan channel 1, channel 2, channel 3. Tapi sekarang semua dah pakai remote. Dah tak ada lagi remote dekat TV nak cari, kan. So, satu hari rumah pintar akan jadi macam tu lah. Maksudnya macam switch TV. Dah tak ada lah. Maksudnya kita cuma pakai remote handphone je. Nak buka TV ke, nak buka apa. Kan? Nak buka kipas, nak buka aircon, tak perlu nak cari remote kat mana lagi. Lagi mudah sekarang ni tuan, tak perlu bergantung pada telefon pintar. Ada juga yang kalau kita nak buka kipas, buka lampu, tepuk tangan saja. Dah boleh on. Panggil motion sensor kan. Jadi kita boleh pelbagaikan macam mana yang tuan rumah tu nak. Jadi itu yang bergantung pada bajet dia tu. Mungkin dengan tepuk tangan untuk buka lampu.
Okey, itu antara perkara penting berkenaan rumah pintar ini. Jadi sekarang ini melihat kepada situasi kita banyak beralih kepada platform digital dan sebagainya. Mungkin ada kata-kata daripada tuan sendiri untuk mereka di luar sana. Yalah, kita sedia maklum untuk membeli rumah sekarang ini ramai pemaju di luar sana yang sudah pun melengkapkan rumah-rumah dengan teknologi pintar ini. Jadi apa antara tips-tips pemilihan rumah pintar ini tuan sebenarnya? Okey, tips pemilihan rumah pintar ni bergantung pada bajet kita. Ya. Kalau misalnya contohnya sekarang pemaju dah banyak yang dah terus memberikan sistem yang ada tu. Jadi cuba tanya, sistem tu boleh tak kita di-upgradekan lagi? Contohnya saya nak tambah itu, tambah ini lagi. Yang kita tak mahu satu sistem yang hanya bergantung kepada satu benda saja. Jadi kita kalau boleh rumah pintar, kita menggabungkan semua sistem itu dalam satu handphone, dalam satu peranti. Itu antara tips-tips pentingnya lah untuk kita membeli rumah yang memiliki teknologi pintar ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Abdul Razak Abdul Majid, Ketua Pegawai Eksekutif Rusdi Group. Terima kasih Tuan atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan sangat menarik pada pagi ini untuk kita bercakap berkenaan teknologi rumah pintar. Baik penonton, sekarang ini kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini banyak